tahibbu an yuakhkhira al-isya. Kata Abu Bazrah, Nabi suka bagi lambat solat isya. Bukan macam kita buat hari ni. Ini Nabi suka. Bahkan dalam hadis lain disebutkan pernah satu ketika sahabat tunggu kat masjid, Nabi main lambat. Lambat tengah malam baru Nabi main masjid. Baru Nabi solat isya. Kata Abu Bazrah, wa kana yastahibbu an yuakhkhira al-isya. Disukai untuk melambatkan solat isya. Bila kuliah azan isya, mana yang lebih afdal? Berhenti untuk solat ataupun teruskan kuliah? Ikut hadis Nabi yang lebih afdal, teruskan kuliah. Solat isya lagi lambat lagi bagus. Kecuali kalau kat masjid-masjid besar. Duduk kat masjid negeri yang besar, kita tahu ramai tu bukan nak dengar kuliah pun, dia nak solat isya. Yang tu lain cerita. Orang yang ada kepentingan, ada urusan, kita boleh solat isya dulu. Tapi yang paling afdal, lambatkan solat isya. Wa kana yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha. Kata Abu Bazrah, Nabi tak suka tidur sebelum isya ataupun bercakap-cakap selepas isya. Maksud hadis ni, lepas solat maghrib tak boleh tidur sampai isya. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama. Tapi jumhur ulama katakan dia makruh. Nabi tak suka tidur. Lepas solat maghrib jangan tidur. Antara maghrib dengan isya waktu yang tak bagus untuk tidur. Wal hadith ba'dah. Dan Nabi juga tak suka bercakap selepas isya. Hadis ni kata Nabi tak suka bercakap selepas isya. Wa kana yanfatilu minas salatil ghadah. Kata Abu Bazrah, Nabi habis solat subuh, Nabi kalih belakang keluar daripada masjid, hina ya'rifu ar-rajulu jalisah. Ketika mana orang tahu tempat duduk depa. Masjid Nabi gelap. Tak ada lampu dalam masjid kita. Masjid kita macam-macam lampu dah. Masjid Nabi gelap. Bila Nabi keluar daripada solat subuh, kata Abu Bazrah, ketika Nabi keluar itu dah cerah. Orang tahu tempat duduk masing-masing. Orang tahu siapa duduk sebelah dia. Masa masuk solat subuh orang tak tahu. Gelap. Bahkan dalam hadis orang tak tahu orang letak mana selipar. Nabi keluar daripada solat subuh dah cerah, orang dah nampak. Wa kana yaqra'u bi 60 ila 100. Dalam solat subuh Nabi baca sekitar 60 sehingga 100 ayat. Paling pendek Nabi baca berapa? 60. Sama macam kita baca hari Jumaat subuh. Rakaat pertama baca surah Sejadah. Rakaat kedua surah Insan, lebih kurang 60-70. Itu paling pendek Nabi baca. Paling panjang Nabi baca 100. Solat subuh. Tuan-tuan, apa hukum solat baca panjang-panjang? Wallahu a'lam. Sebahagian ulama berpegang dengan hadis ni. Mereka katakan solat ni boleh dibaca panjang-panjang sebab Nabi buat. Tapi ada ketikanya Nabi tegur sahabat yang solat panjang. Ada orang yang Nabi utus untuk jadi imam solat baca panjang, Nabi tegur. Orang dia tak tahu urusan apa orang di belakang dia, jadi jangan solat panjang. Umar Al-Khattab, apa yang Umar buat? Solat tahajud Umar, solat sunat dia panjang. Solat sunat panjang. Tapi solat fardu, bila Umar jadi imam, tuan-tuan boleh bayang, khalifah besar jadi imam, masuk masjid, khalifah, orang yang paling warak, orang yang paling alim di zaman tu. Apa Umar buat masuk masjid? Rakaat pertama qul huwallah ataupun wal as, kedua qul huwallah. Itu je, betul dia keluar. Itu yang Umar buat. Bila orang tanya ada pasal apa, aku tak mau bagi orang sakit hati. Tuan-tuan terpulang. Nak panjang nak pendek terpulang. Nak ikut perbuatan Umar, Umar baca pendek. Wal as, qul huwallah, wat tin wa zaitun, benda-benda pendek. Nak ikut Nabi SAW ketika solat subuh, Nabi baca sekitar 60 sehingga 100 ayat. Jadi dalam bab ni terbuka. Ada sebahagian orang, bab bacaan ni, dia kata tak boleh buat, ada cara-cara tertentu tak boleh baca. Makruh. Tak boleh mula di pertengahan ayat, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Wallahu a'lam. Nabi bagi keringanan. Keringanan apa yang Nabi bagi? Keringanannya bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah daripada Al-Quran. Sama ada nak ikut cara Nabi sebiji-sebiji boleh. Tak mau ikut cara Nabi sebiji-sebiji, pegang dengan umum nas, ma tayassara minal Quran pun boleh, terpulang. Apa hukum orang baca sambung? Dia tak berhenti, dia sambung 2-3 ayat. Fatihah sebagai contoh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hukum sambung? Sebahagian ulama kata Nabi tak buat. Nabi solat satu ayat, dan disebutkan bahawa malaikat akan jawab selepas setiap ayat.
Sebahagian ulama lagi kata Nabi cuma kata dalam nas, Allah sebut dalam nas umum, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Selagi mana hukum tajwid betul, tak ada masalah. Jadi ini berkaitan dengan bacaan dalam solat. Dia tak rigid, hukum dia tak rigid. Yang penting selagi mana yang kita baca tu ayat Quran. Tuan-tuan tak boleh pergi kutip ratik mana syekh tarikat buat baca dalam solat, yang tu tak sah. Tapi ayat Quran selagi kita baca, itu dikira dah cukup. Macam mana cara kita baca? Cukup hukum tajwid. Ayat apa yang kita baca, suka hati kita. Cuma ulama sebut makruh, ataupun sebagian ulama sebut haram baca ayat yang kita berhenti tak kena tempat. Ayat yang kita berhenti tak sempurna maksud dia, itu tak boleh. Fawailul lil musallin, Allahu Akbar, itu tak boleh. Celakalah kepada orang yang solat terus rukuk, itu tak boleh. Berhenti tak kena tempat. Berhenti, sempurnakan ayat dan maksud ayat. Dia berkaitan dengan hadis ni. Hadis terusnya, wa indahuma min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Was subhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Kata Jabir, Isya kadang-kadang Nabi buat cepat, kadang-kadang Nabi buat lambat. Idza ra'ahum ijtama'u, bila Nabi masuk masjid, Nabi nampak orang dah berkumpul, dalam keadaan tu Nabi buat cepat. Apabila Nabi masuk dan Nabi lihat abta'u, sahabat satgi seorang baru mai, seorang lambat, akharu, Nabi lambatkan solat. Was-subh, sedangkan solat subuh, kana Nabi yusalliha bi ghalasin. Solat subuh Nabi buat ketika betul-betul masuk waktu subuh. Hadis Muslim, fa aqama al-fajr hina inshaqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rif ba'dhum ba'dha. Hadis Jabir riwayat Muslim, Nabi melakukan solat subuh ketika insyaqqa al-fajr, ketika matahari mula keluar, cahaya matahari mula keluar. Wan nas la yakadu ya'rifuhum ba'dhum ba'dha, dalam keadaan orang tak tahu, tak kenal siapa duduk sebelah mereka, masih gelap. Ini sunnah. Jadi duduk di masjid, tuan-tuan kalau nak ikut sunnah betul-betul, waktu kita kena jaga. Asar cepatkan, subuh cepatkan. Dalam hadis Nabi sebut sunnah, apa yang Nabi buat, Nabi solat subuh dalam keadaan orang tak kenal siapa duduk sebelah dia. Tuan-tuan, sunnah ni cerita pasal waktu lah, cerita pasal waktu, bukan cerita pasal sunnah solat subuh tak kenal orang sebelah. Jangan esok tutup lampu masjid semua, ni sunnah tak bagi kenal orang sebelah. Sunnah bukan pasal itu. Sunnah ni cerita pasal waktu solat subuh. Waktunya orang tak kenal sebelah. Masjid dah ada lampu, buka pi dah lampu. Tak payah tutup lampu bagi tak kenal orang sebelah. Jadi ini diceritakan waktu solat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rafi' bin Khadish radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'in nablih. Kata Rafi' bin Khadish, kami solat maghrib bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas solat maghrib kami balik ke rumah. Balik ke rumah, sampai ke rumah orang masih boleh lihat dalam rumah dia anak panah, mata panah. Dia buka pintu rumah masuk, masih nampak anak panah. Makna kata cahaya belum hilang. Nabi cepatkan juga solat maghrib. Hadis ni tunjukkan benda tu. Hadis tadi kata Nabi solat subuh dalam keadaan orang tak kenal siapa duduk sebelah. Hadis ni kata kami dah habis solat maghrib, balik rumah, kenal lagi anak panah kami, cerah. Tuan-tuan, hadis ni cerita apa? Secara tak langsung, hadis ni menceritakan bahawa lepas solat maghrib, ada di kalangan sahabat yang terus balik. Boleh tak boleh wajibkan orang duduk berzikir sama-sama? Boleh tak boleh imam tiba-tiba naik tok syekh angin mana ke, jangan balik duduk zikir dengan saya sampai isyak? Itu tak boleh, bercanggah dengan sunnah. Ada sahabat lepas solat mereka balik. Bahkan dalam hadis Nabi kadang-kadang Nabi tak duduk lama pun, Nabi duduk sekejap dan Nabi balik. Kita paksa orang, duduk sini jangan pergi mana, duduk zikir dengan aku. Hak tu bid'ah, tak boleh paksa orang. Hak nak zikir, hak zikir seorang-seorang. Suka rela tak apa. Tuan-tuan yang tak ada kerja mai duduk zikir sama-sama, yang tu boleh. Paksa orang, itu tak boleh. Zaman Nabi, duduk dengan Nabi pun sahabat lepas sembahyang balik rumah lepas maghrib, cerah lagi kat rumah, apatah lagi kita. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Rafi'.